السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Jawatan Kuasa Surau, Muslimin, Muslimat, Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini Allah masih lagi memberikan kita satu lagi peluang, iaitulah kita masih lagi dapat hidup, iaitulah kita belum lagi diberi gelaran Allah Yarham, kita belum lagi dikenali sebagai jenazah. Satu nikmat yang orang hidup dia tak rasa nikmat tu. Tetapi kalaulah orang yang dah mati, orang yang telah menjadi mayat, waktu tu suatu nikmat yang mereka sangat-sangat harap agar mereka perolehi, agar mereka dihidupkan kembali ke dunia ini, iaitulah nikmat boleh bernyawa balik. Tetapi orang yang hidup dia tak rasa nikmat ni. Seperti biasa, pertamanya marilah kita ikhlaskan hati kita semata-mata untuk mencari redha Allah. Kita beritahu kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan hati ini, ya Allah. Kalaulah di sana ada niat-niat yang lain selain daripada mencari redha-Mu, kami minta ampun, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, Engkau amat memurkai apabila seseorang hamba dia melakukan sesuatu amal bukan kerana-Mu. Engkau amat membenci apabila seseorang hamba dia mensyirikkan Engkau di dalam amalan yang mereka kerjakan. Tolong bantulah kami, ya Allah. Tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Yang keduanya, kita niatkan juga, ya Allah, kalaulah ada pahala kepada kami pada malam ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami. Mungkin sebahagian ibu dan ayah kita sedang berada di dalam kubur, sedang menanti, sedang mengharap doa daripada anak-anak mereka. Tak kira siapa kita, tua atau muda, semua kita adalah anak. Semua kita memiliki ibu dan ayah. Di saat ini ramai ibu dan ayah yang sedang berada dalam kubur, yang sedang menanti doa daripada anak-anak mereka, sedang mengharapkan pahala yang dikirimkan. Jadilah kita anak-anak yang sentiasa berbakti kepada ibu dan ayah, walaupun ibu dan ayah kita sudah tidak ada di atas dunia ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita niatkan juga, ya Allah, kami nak tunggu nak solat isyak berjemaah. Mudah-mudahan sepanjang kita tunggu ni, harap-harap kita memperoleh pahala seolah-olah kita sedang mengerjakan solat. Lepas tu kalau rasa nak lena, tak ada masalah, boleh lena. Tapi rasa tak ada lena kot, kan? Sebab SOP Pulau Pinang, isyak je kena berhenti, kan? By hook, by crook, by coconut shake, kita akan berhenti, kan? Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, ayat yang kita baca sebentar tadi dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-50, yang pernah kita baca tahun lepas, bulan 10 ataupun bulan 11 lebih kurang macam tu. Dan saya yakin tuan-tuan semua ingat lagi. Saya yang tak apa ingat, kan? Walaupun kita pernah baca yang dikatakan Al-Quran ni dia sentiasa evergreen, ulanglah banyak mana sekalipun. Tadi maghrib kita baca surah Fatihah lah, sekali lagi isyak tak ada siapa akan kata boleh tak tukar buah surah lain, cemuih lah. Ada? Tak ada. Ulanglah Fatihah banyak mana pun, kita akan rasa kemanisan,
kita akan rasa nikmat, kita akan rasa sedapnya. Inilah hebatnya mukjizat satu-satunya Nabi SAW tinggalkan kepada kita, iaitulah Al-Quran. Bagaimana dalam surah Al-A'raf ni, satu golongan manusia yang sudah tidak ada harapan, yang sudah berputus asa, tetapi mereka masih lagi bercita-cita, mereka masih lagi mengimpikan, masih lagi mengharapkan. Siapa dia ni? Iaitulah golongan ahli neraka. Mereka merayu, mereka meminta, seperti mana Allah ceritakan dalam ayat ni. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni syurga. Ahli neraka, tuan-tuan, tak tahulah nak minta tolong kat siapa. Jadi tak ketahuan arah. Allah ceritakan detik-detik yang mengerikan ini siap-siap kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ni jangan termasuk menjadi golongan yang malang ni. Ahli neraka menyeru kepada ahli syurga. Mereka merintih, merayu, meminta dalam keadaan sangat mengharap. Apa dia? An afidhu alaina minal ma', boleh tak bagi kat kami sikit air? Au mimma razaqakumullah, atau bagi kat kami sikit makanan, rezeki apa yang Allah kurniakan kepada kalian. Tuan-tuan, bagaimana ahli neraka, mereka sangat dahaga. Kerana di dalam neraka tidak ada walaupun setitik air. Mereka sangat lapar. Di dalam neraka tidak ada walaupun sebutir nasi. Kita hidup ni, kita tak rasa ni nikmat mineral water ni. Kalau lah ahli neraka mai, oh, berebut ni. Kerana di dalam neraka langsung tidak ada air. Sehari di sana bersamaan 1000 tahun dunia. Betul orang kata kita ni orang Islam, kita kena bakar macam mana pun last masuk dalam syurga, betul. Tetapi persoalannya berapa lama nak kena bakar? Sehari sama 1000 tahun. Seminggu darah. Sebulan, 10 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Tuan-tuan, kita tak mampu nak tanggung kepedihan, kedahsyatan azab di dalam neraka ni. Tak cukup dengan tu, dalam surah Al-Kahfi yang pernah juga kita baca, yang kita ulang ni untuk hati kita yang kadang-kala walaupun rajin main surau, tetapi kadang-kala keras, kadang-kala kita tak rasa apa-apa, sangat berbahaya. Di dalam surah Al-Kahfi Allah cerita juga, wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa asyarabu wa sa'at murtafaqa. Wa yastaghithu, dan jika mereka meminta minum, minta air. Satu lagi peristiwa yang Allah cerita, yughathu, mereka akan diberi minum, kata Allah, bima'in kalmuhli, mereka akan diberi minum daripada air seperti logam yang mendidih tu, seperti tembaga yang menggelegak tu, yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Ingat kok, minta air, dapat mineral water ke, Milo air ke, kopi air ke. Tengok-tengok yang Allah bagi penyiksaan di atas penyiksaan. Tengok-tengok yang dapat air dalam bentuk seperti tembaga logam yang mendidih tu, yang menggelegak tu, yang dituang ke dalam tekak-tekak mulut ahli neraka.
Boleh kita bayang tuan-tuan bagaimana panasnya, bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya. Saya balik rumah terai masak ayam panas, mendidih tu ngangum mulut terai tuang. Dak jangan duk buatlah. Kan? Dak ni nak abang. Itu baru panas dunia pun kita tak mampu dah. Bayangkan neraka Allah 70 kali kepanasan api di dunia. Kepanasan dunia ni darab dengan 70. Mampu tak kita nak tanggung tuan-tuan? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar apabila dibacakan ayat-ayat neraka ni, Umar jatuh pingsan. Umar jatuh pingsan, rebah sehingga terpaksa diusung. Takut Umar. Walhal Umar tahu, Nabi bagi tahu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Abdul Rahman bin Auf, kata Nabi, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di dalam syurga. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Zubair fil jannah. Talhah fil jannah. Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Abu Ubaidah fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'id fil jannah. Sa'id bin Zaid di dalam syurga. Nabi Muhammad 10 orang yang confirm di dalam syurga. Ada tak nama Umar? Ada. Tetapi Umar sangat takut kepada Allah. Umar, bila Umar baca ayat yang menceritakan neraka Allah, jatuh pingsan Umar. Kita boleh cek juga hati kita tuan-tuan. Bila dibacakan ayat-ayat neraka ni, bagaimana hati kita? Bergetar ataupun tak bergetar? Rasa gerun ataupun tak rasa gerun? Kalau tak rasa apa-apa, saya nak abang, hati kita sedang ditimpa penyakit, diserang oleh virus yang lebih dahsyat daripada coronavirus, yang perlu segera diubati. Penyakit hati ni dia lagi bahaya daripada coronavirus. Kalau kita tak rasa, bila dibacakan ayat-ayat tambahan ayat neraka Allah, kita tak rasa gerun dalam hati kita, ada something wrong somewhere. Umar yang Nabi cerita, kita juga pernah cerita bagaimana Nabi mimpi Nabi dimasukkan ke dalam syurga. Nabi melihat satu istana yang sangat cantik, siap ada bidadari lagi duk ambil wuduk. Nabi teringin nak masuk istana tu. Nabi tanya dekat malaikat, siapa punya? Malaikat jawab, ia milik Umar. Nabi cerita, ni sahabat duk ada, Umar duk ada sekali. Aku teringin nak masuk, tetapi apabila malaikat bagi tahu ia milik Umar, aku tak jadi masuk kerana aku tahu Umar sangat kuat cemburu. Menangis Umar sehingga basah janggut Umar. Umar tahu dia dah ada istana dalam syurga. Kita tuan-tuan tak tahu lagi. Di dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Bukhari, Nabi bermimpi. Di dalam mimpi Nabi minum susu. Nabi minum susu punya banyak sehingga susu keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW. Nabi minum dalam gelas. Baki susu tu Nabi bagi kepada seseorang. Siapa dia seseorang tu? Yang Nabi nampak Umar yang dapat baki susu yang Nabi minum. Dan Nabi takwilkan susu tu apa dia? Iaitulah ilmu. Nak bagi tahu ilmu Umar. Umar study, Umar tadabbur, Umar mengaji surah Al-Baqarah 12 tahun tuan-tuan. Lepas 12 tahun Umar sembelih unta bak kenuri. Umar sangat berilmu. Di dalam hadis yang lain juga, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bermimpi juga. Mohon cerita mimpi ya nah. Mimpi Nabi selalu saya sebut boleh dijadikan dalil syariat. Mimpi mana-mana ustaz, mana-mana ulama tak boleh. Termasuk mimpi orang yang tertidur masa kuliah maghrib pun tak boleh juga. Kan tengah-tengah kuliah rancak, dia tiba dia termimpi apa maghrib, ustaz, ni nak abang satu hukum. Kan tak payah. Kan hanya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh dijadikan dalil syariat. Nabi mimpi kali ini, Nabi melihat manusia
memakai jubah, memakai gamis. Nabi suka pakai gamis sebab tu sunnah, kan? Dan Nabi suka pakai warna putih. Jadi tuan-tuan pakai baju Melayu ni tak ikut sunnah. Boleh? Boleh abang tu. Marah. Jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan dapat juga pahala. Sunnah juga. Sunnah apa? Sunnah menutup aurat. Jangan risau. Tidak jenuh lah, kan? Kan orang Melayu kan pergi Arab tengok hadut sampah pakai jubah kau. Pergi stadium tengok bola pakai jubah kau lalu nari, kan? Itu hanyalah yang kita sebut sunnah yang lebih utama, tuan-tuan. Sunnah dakwah. Sunnah mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Hari ni sangat dahsyat masyarakat kita, tuan-tuan. Oh, dahsyat. Takut hari ni. Takut dengan remaja-remaja kita, kan? Bila time kita pergi tengok orang menagih dada, kan? Mungkin siapa baca status saya dalam Facebook, kan? 2-3 hari lepas, hari Sabtu baru ni pergi saja pergi tengok satu keluarga ni, mak, pak, laki bini menagih dada, anak 4 orang. Kita nak buat bantuan ni pun pening, tuan-tuan. Beras tu nak kena dinasihatkan toreh dulu. Kalau tidak beras-beras apa jual. No, anak 4 orang. Hak jenis macam ni, tuan-tuan, anak ramai. Hak orang kaya nak dapat seorang anak pun payah. Sembang ni kita tanya ni menipu nombor 1. Kita sampai-sampai tu saya pergi dengan kawan AADK. AADK ni agensi anti dadah kebangsaan. Dia pakai uniform. Bila tanya bini dia, suami mana? Suami tak ada. Saya ni tak berapa besar ni, kan? Oh, tak ada lah. Dia pergi mana? Tangkap ikan ke? Sebab dia rajin, kan? Kaki-kaki ni nak rajin cari duit, kan? Tanggap ketam lah. Kawan saya ni dia experience ni kata, ada kot dalam tu, panggil lah, suruh dia keluar. Kami bukan nak tangkap, kan? Nak sembang-sembang lah. Mula tak keluar. Bila dah keluar, lah hati saya, buta aku kena tipu apa ni, kan? Tengok bini ni, bibir ni, kan? Bibir hitam. Bini Ahmad dah, saya isyak okok daun lah. Isyak okok daun ni, kawan saya ADK dia kata, aku tengok muka bini dia, aku tak confirm nangis kak. Dia nak ambil heroin ni, kan? Tuan-tuan pergi lah, tuan-tuan mentah belah menaga. Hak bagi bini kat orang untuk dapat barang. Hak bagi anak perempuan ada, tuan-tuan. Dia bagian tak ada duit, bini pun bini lah. Hui, orang Melayu kita, tuan-tuan, pergi cari kalau ada Cina. Tuan-tuan pergi cari kalau ada Cina. Dan inilah kerja kita. Kadang orang masjid, orang surau duk mengaji ni setiap malam kuliah, Masya Allah bagus, usung kitab ni merata. Tapi apa kita buat? Apa kita buat? Termasuk ustaz-ustaz. Minggu lepas dalam perjalanan nak pergi ke masjid Lebih Hashim, hujan lebat. Ada seorang telefon, boleh sembang panjang lah, kan? Dia berletak nak pergi, kita bawa kita Muslim. Berdawai dia, Abang Ustaz nak jumpa ni, nak cerita, nak tanya masalah keluarga saya ni. Buat appointment tak boleh, kita pun sibuk, dia pun kerja. Tapi bolehlah sembang melalui telefon. Sembang-sembang. Saya ingat masalah apa? Doa Ustaz, bini saya ni satu malam berkelahi dengan saya. Esok pagi saya pergi kerja, dia naik bas pergi Melaka. Pergi Melaka rupanya ex-boyfriend duk tunggu. Bulan 8 itu. Semalam Ustaz dia habaq, dia mengaku dia berzina dengan ex-boyfriend. Tak gila kan? Dua-dua orang ni, lelaki bini ni, pernah berjumpa saya kat Masjid Gulgor nak pergi umrah. Lelaki umur 30, bini umur 26. Bini berzina. Kalau dulu kita sebut orang lelaki curang ni, biasa. Dan saya jumpa kes ni, kan, tuan-tuan, kadang orang main cerita ni. Bukan kira kita dengar third party ni. Dia ni direct ni. Takut bini ada boyfriend. Allah, ni masyarakat kita hari ni, tuan. Dan inilah sunnah yang paling besar. Kita perhati, kita tengok remaja-remaja, taman-taman kita, kan? Peranan kita semua, tuan.
Jangan kita duduk mengaji tiap malam, takat tu ya. Takat kita baik seorang, kita mengkhianati orang lain. Kita tak mengikuti sunnah Nabi yang sebenar-benarnya, yang paling utama. Kadang dalam masyarakat kita ni dia tekan sunnah hak kecil-kecil. Bukanlah kita nak menghina mana-mana sunnah. Teruskan, silakan. Tetapi dalam banyak keadaan dia melupakan sunnah yang lebih besar, dakwah. Kerja ajak orang kepada kebaikan. Dan jangan siapa duk claim saya champion, saya yang duk buat kerja orang lain tak buat, orang lain semua tak betul. No. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan. Masing-masing kita bertolong-tolongan. Nak berkelahi ni sampai bila tak dapat berkelahi? Cukuplah, kan? Bagaimana Nabi SAW dalam mimpi Nabi melihat. Nabi melihat apa tuan-tuan? Nabi SAW melihat ramai orang pakai gamis, pakai jubah. Dalam ramai-ramai ada yang sakat dada, ada yang bawah lagi dan sebagainya. Dan Nabi tengok seorang yang pakaian dan melerek. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Dalam mimpi Nabi. Dan Nabi takwilkan pakaian tu apa? Itulah din, agama Umar. Maksudnya apa? Umar agamanya sangat kuat. Pakaian tadi Nabi takwilkan sebagai agama. Pakaian Umar melerek, Nabi nampak dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar, di zaman Umar, di bawah pimpinan seorang sahabat yang sangat hebat, yang sangat bijak, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, berjaya membuka negara Mesir. Di zaman Umar, di bawah pimpinan panglima perang yang sangat zuhud, yang sangat bertakwa, yang Nabi gelar Aminul Ummah, yang termasuk di antara 10 nama yang kita sebut tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu berjaya menakluki Baitul Maqdis. Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Islam di zaman Umar. Di zaman Umar, bagaimana dua kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, terterak, tersungkur di tangan tentera Umar. Umar sangat adil. Tentu ingat tak ketika mana Abu Ubaidah berjaya menakluki Baitul Maqdis, kunci Baitul Maqdis, rahib padri Kristian tak mau bagi kepada Abu Ubaidah, tetapi mereka nak serah sendiri kepada Amirul Mukminin Umar. Kita pernah cerita, sengaja nak ulang. Umar apabila dapat surat daripada Abu Ubaidah suruh mai ke Baitul Maqdis, Umar dalam keadaan teruja daripada Madinah nak mai ke Baitul Maqdis 1000 km. Umar kata kepada pembantu Umar, siap seekor unta. Pembantu Umar kata, 2 ekor boleh tak? Sebab nak pergi 2 orang, naik seorang seekor. Umar tanya, seekor boleh agak-agak boleh sampai? Boleh. Seekor cukup. Sekian cara aku naik, hang tarik. Aku baca Al-Quran, hang semak bacaan aku. Sekian jawab, kita tukar pula. Hang pula duduk atas, aku pula tarik. Hang baca Quran, aku akan semak bacaan Quran hang. Allah, membantu Umar pun gemar. Bila dah sampai ke Baitul Maqdis, waktu tu giliran Umar heret tali unta. Pembantu Umar duduk di atas. Pembantu Umar pun sedang diri kan. Dia pun kata, Amirul Mukminin, kita nak masuk dah. Boleh tak tuan main duduk atas, saya tarik? Umar kata, sekarang giliran kamu duduk di atas, bagi aku yang tarik. Sesungguhnya aku orang yang tak banyak pahala. Allah Akbar, kan? Saya bila terkenang cerita ni tuan-tuan, meleleh yang otak. Umar boleh abang, sesungguhnya aku orang yang tak banyak pahala, bagi peluang aku buat pahala. Kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Bila Umar masuk, dia jumpa saja Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tengok kepada pakaian Umar yang berlemuh, perjalanan 1000 km. Tengok kepada Umar yang pakaiannya penuh kesan-kesan jahitan, tampalan di baju Umar. Abu Ubaidah kata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, boleh tak tukar baju? Pakai baju yang elok sikit. Kita nak masuk dalam satu majlis yang besar ni. Umar dengar-dengar, marah Umar kepada Abu Ubaidah.
Sambil Umar kata, kita adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, saat itu Allah akan hina kita. Kita adalah satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan dengan selain daripada Islam, waktu itu Allah akan hina kita. Nasib baik kamu, wahai Abu Ubaidah, yang suruh aku salim baju. Kalau orang lain, aku penggal leher dia. Umar tak peduli. Umar masuk dalam majlis tu, rahib, padri, Kristian tengok Umar menangis. Kenapa? Karena mereka sebut, kami membaca di dalam Taurat dan Injil sudah dinyatakan bahawa satu hari kami akan serahkan kunci Baitul Maqdis ni kepada seorang pemimpin. Ciri dia ada 3 ciri. Rupanya tuan-tuan, nama Umar ni dah ada dalam Taurat. Ciri yang pertama, dia sangat adil. Umar sangat adil. Tadi kita sebut Amru bin Al-As yang membuka negara Mesir. Kemah tempat Amru sampai tu, di situ dibina masjid yang dinamakan Masjid Amru bin Al-As. Kalau kita pergi Mesir, ada masjid tu lagi. Semasa Amru bin Al-As nak memperbesarkan Masjid Amru bin Al-As tu, apabila orang masuk Islam makin lama makin ramai, bila dia nak perbesar, lalu dia nak ambil tanah-tanah yang ada di keliling masjid ni, dan bukan ambil saja, dia akan bayar dengan harga yang bersesuaian. Ada satu rumah yang mana pemilik yang bukan Islam, dia tak mau jual. Bila dia tak mau jual, Amru tawar harga yang berlipat kali ganda dengan harga yang tak padan dengan rumah dia yang kecil tu. Amru nak juga, dia tak mau jual juga, walaupun harga offer ni dah berganda-ganda dah. Keputusan ni, dia tetap tak mau keluar pada rumah dia. Ada seorang bukan Islam ni. Oleh sebab pemilik ni ketegang, tak mau pindah juga, lalu Amru bin Al-As guna kuasa dia sebagai gubernur, sebagai pemerintah, dengan mengarahkan pekerja untuk roboh aja rumah tu, ambil secara paksa demi kemaslahatan orang ramai. Hak orang bukan Islam ni sedih lah, rumah dia diambil. Lalu dia pun pergi mengadu perkara ni kepada Umar di Madinah. Apabila bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pemilik rumah ni menceritakan kejadian perobohan rumah dia. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, marah dengan kelakuan dan tindakan Amru bin Al-As. Lalu Sayyidina Umar kirim kepada lelaki hak main mengadu ni sebatang tulang. Umar kirim tulang sebatang tulang, yang atas tulang tu ada Umar gores. Lalu lelaki ni pun buat balik tulang yang Umar kirim kepada Amru bin Al-As. Tak tulis apa pun, tak tulis atas tulang tu, garis ya. Amru bin Al-As, apabila tulang ni sampai di tangan dia, terus dia arahkan segera berhentikan pembinaan pembesaran masjid atas tanah bukan Islam yang diambil secara paksa ni. Malahan bangunan yang dibuat tu dengan serta-merta diarah, dirobohkan dan diberi balik kepada orang bukan Islam tu tanah dia. Pemilik rumah yang bukan Islam ni tanya kepada Amru bin Al-As, awak yang roboh balik? Lalu Amru bin Al-As menjawab, ini kerana di atas tulang yang kamu bawa tu ada pesanan keras daripada Sayyidina Umar Al-Khattab kepada aku. Di tulang tu, goresan garis itu bermaksud Umar habaq kepada aku
pemerintahan kamu mesti ditadbir dengan cemerlang, dengan adil, dengan lurus. Tetapi jika kamu tidak berlaku adil, aku akan penggal kepala kamu. Subhanallah Tuhan. Hatu Amru rostok tu. Amru bila dapat tulang daripada Umar, Amru tahu, Gamno Umar tahu dah. Siap ada garis tu, jadi Gamno elok. Padahal sahabat Nabi ni Amru bin Al-As tuan-tuan, bukan calang-calang. Amru bin Al-As ni bukan calang-calang. Kan ada satu hadis kan, Amru ni dia suka, dia memang sangat ramah dengan Nabi, sehingga dia rasa dialah orang yang Nabi paling sayang. Nabi entertain sahabat ni sehingga masing-masing sahabat merasakan mereka lah orang yang Nabi paling sayang, termasuk Amru bin Al-As. Sehinggalah satu hari Amru tanya kepada Nabi depan sahabat, sebab dia dah duduk perasan dah sikit. Bukanlah mengumpat sahabat kan, tapi dia duduk rasa macam Nabi ni, dia lah orang yang Nabi paling sayang. Lalu dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Tuhan sayang? Nabi pun jawab, Aisyah. Lalu Amru tanya, lelaki. Kalau lelaki, ayah kepada Aisyah. Siapa dia? Abu Bakar Rasul. Terdiam Amru, dia dah ingat Nabi nak abang. Nabi paling sayang kat dia. Itulah akhlak Nabi. Nabi sangat baik dengan semua orang. Amru akhirnya merobohkan pembinaan. Adilnya Islam kan tuan-tuan. Apabila seorang guru wanita di Perancis yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita tak dulu? Tak cerita. Tapi tuan-tuan semua tahu kan. Apabila seorang guru yang lukis gambar Nabi dalam keadaan mengaibkan, dalam keadaan nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan nak menghina, mengaibkan kekasih kita, tanpa langsung menjaga sensitiviti orang Islam atas dasar kebebasan bersuara. Dan bagaimana seorang remaja Muslim yang umur dia 19 tahun drive, bawa kereta, pergi cari cikgu tu, jumpa, dia bunuh cikgu tu. Dan akhirnya remaja ni pula dibunuh oleh polis Perancis. Orang Islam seorang aja kena bunuh, riuh mereka, teroris orang Islam ni. Padahal Perancis lupa 60 tahun dahulu termaktub di dalam jenayah perang PBB di Algeria, bagaimana tentera Perancis bunuh 1.5 juta orang Islam, termasuk gadis-gadis 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, gadis-gadis daripada orang Islam dirogol oleh askar Perancis. Remaja ni bunuh seorang terus di label teroris. Siap cikgu ni dianugerahi dapat darjah lagi oleh Presiden Perancis atas dasar kebebasan bersuara. Islam sangat adil. Rahib padri Kristian tadi menangis kerana disebut dalam Taurat mereka akan serahkan kunci Baitul Maqdis ni kepada seorang lelaki, seorang pemimpin yang dia sangat adil. Umar sangat adil. Yang kedua, di pakaiannya terdapat 17 tampalan jahitan. Umar masuk je majlis tu, mereka kira berapa tampalan jahitan di baju Umar. Mereka kira, Masya Allah ada 17. Tu yang mereka menangis. Kita hamil surah malam ni ada tampal baju. Tak payah tengok tuan-tuan lah, tengok diri sendiri kan. Umar khalifah. Dan yang ketiganya, dia masuk dalam keadaan dia mengheret tunggangan, pembantu dia duduk atas. Dan apa yang disebut semua ada pada Umar Al-Khattab. Kerana tu padri Kristian tu pakak menangis. Kita masuk Islam kau. Tuan-tuan, Umar ketika mana Umar jadi khalifah, di malam-malam hari Umar menangis. Di malam hari Umar suka ronda malam tengok rakyat Umar. Umar nak tengok ni kerana dua benda. Pertama nak tengok agama.
Yang kedua, Omar nak tengok ada tak rakyat dia yang susah. Ni di musim-musim lah ni tuan-tuan, ramai orang kena buang kerja dan sebagainya, ramai orang susah. Di samping kita derma kat surau, sedekah kat surau, jangan lupa juga tuan-tuan sedekah yang paling afdal adik-beradik kita. Hak ni pun kena tengok juga, hak ni yang paling afdal. Bukan nak kata jangan bubuh tabung surau, dah bubuh, jangan tak bubuh. Tetapi jangan lupa adik-beradik kita, anak abang kita, anak kakak kita, sepupu, sepapat kita, tanya-tanyalah. Kan? Dan ni ramai orang yang dibuang kerja dan sebagainya. Tuan-tuan kalau nak beli kereta murah, lah ni kan. Pilot yang kena buang pemanya kan. Tak mahal sebulan kan. Ada iklan dalam Facebook nak jual Porsche kan. Sebulan 5,600. Tak payah bayar deposit apa pun. Sambung bayar bulan lah. Kan? Ni zaman ni perhati topong-topong tuan-tuan. Banyak orang susah. Satu malam Umar ronda, cerita yang masyhur semua kita tahu. Umar ronda-ronda, tiba-tiba nampak satu kemah ada perempuan di luar kemah duk rebuih, duk masak sesuatu. Bila Umar dekati, dengar dalam kemah budak duk menangis. Bila Umar tanya, awak tu duk menangis? Perempuan ni, abang, anak-anak aku lapar, kami tak ada bekalan makanan, kami dah keputusan bekalan makanan kan? Kemudian perempuan ni kata, aku duk rebuih ayam ni, buah kutip batu je. Tujuan aku nak pujuk anakku, mudah-mudahan mereka lena. Bila mereka tanya je makanan, aku abang tak masak lagi, dengan harapan mudah-mudahan mereka tidur. Kemudian perempuan ni kata kepada Umar, khalifah kami tak jaga kami. Dalam keadaan dia tak tahu dia sedang bercakap dengan Umar. Umar dengar-dengar tuan-tuan, agak Umar bagi penampak nak. Dah. Umar sangat takut. Umar keluar malam tu dengan pembantu dia Aslam. Umar terus kata kepada Aslam, jom balik. Bukan balik rumah, tetapi balik pergi ke gudang Baitul Mal. Kata Aslam, bila sampai ke gudang Baitul Mal, Umar ambil gandum, ambil minyak dan sebagainya, dan Umar kata kepada Aslam, angkat buah atas bau aku. Aslam kata kepada Umar, Amirul Mukminin, jangan, aku yang angkat. Dah. Angkat buah tembau aku. Aslam kata, Amirul Mukminin, jangan tuan-tuan. Umar khalifah besar lagi pada Perdana Menteri, jajahan takluk daripada Yaman sampai ke Afrika, sampai ke Mesir. Umar marah kepada Aslam, hang nak tanggungkan dosa aku, angkat buah tembau aku. Aslam tak ada pilihan, terpaksa angkat, letak. Dan kata Aslam, bila dia letak tembau Umar, gandum, minyak dan sebagainya, Umar jalan punya laju. Umar steady. Umar steady. Sebab tu yang membunuh Umar Abu Lulu'ah, seorang Majusi, dia bunuh Umar dalam keadaan semasa Umar sedang solat subuh. Umar jadi imam solat subuh. Pengecut dia, dayus, bacul, yang setiap tahun di Iran tarikh kematian syahidnya Umar, mereka ra'i, mereka julang Abu Lulu'ah sebagai pahlawan kerana berjaya membunuh Umar Al-Khattab. Padahal pengecut. Apa lagi ayat yang saya nak guna? Tak kita cakap kasar pula kan. Cukup lah tu kan? Pengecut. Nak bunuh Umar dalam keadaan biasa terakhir. Nak boleh makan siku, nak boleh makan kepala lutut Umar. Tak apa ni. Umar jalan punya laju. Bila sampai ke kemah pembantu, Umar minta main bekah. Lalu Umar sendiri uli tepung. Dan kata Aslam, bila siap semua, bila nak bakar, nak masak tu, aku tak boleh lupa satu detik, kata Aslam. Apabila Umar nak hidupkan api ni, Umar tiup api. Abu-abu yang berterbangan tu lekat di janggut Umar. Aku tak boleh ingat detik tu. Sangat sedih, sangat kesian Umar ni. Aslam tengok Umar Al-Khattab. Aku tak boleh ingat detik tu. Bagaimana apabila Umar tiup api ni, abu-abu berterbangan lekat di janggut Amirul Mukminin. Aina anta ya Umar? Di mana engkau wahai Umar pada hari ini? Nasyid yang dinyanyikan oleh pemuda-pemuda Hamas. Aina anta ya Umar? Di mana engkau wahai pemimpin-pemimpin seperti Umar pada hari ini? Aina anta ya Umar?
Di mana lelaki-lelaki seperti Umar pada hari ini? Kemudian bila siap masak semua, Umar sendiri yang serve, yang bagi budak-budak ni makan. Dan mak dia pun makan sekali lah. Dah habis semua. Bila nak langkah pergi, perempuan ni kata kepada Umar, kamu lebih layak menjadi Amirul Mukminin daripada Umar. Dalam keadaan dia tak tahu itu adalah Umar Al-Khattab. Umar dengan Umar senyum je, tuan-tuan. Ini orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ni, cacian orang tidak menyebabkan amal dia berkurang. Pujian orang tidak menyebabkan amal dia bertambah. Itu ciri orang yang ikhlas. Umpan ni kata, kamu lebih layak menjadi Amirul Mukminin daripada Umar. Umar senyumnya. Sambil Umar kata kepada perempuan tu, kalaulah kamu lepas ni ada lagi masalah, kamu pergi cari khalifah, kamu pergi cari Amirul Mukminin. Mudah-mudahan harap kok aku ada sekali di sana. Kemudian Umar langkah beberapa langkah nak balik. Tiba-tiba Umar patah balik. Aslam tanya Amirul Mukminin, ada apa Amirul Mukminin? Umar diam. Umar perhati budak-budak tu sampai budak-budak tu lena. Lepas budak-budak tu lena, barulah Umar nak langkah pergi. Umar kata kepada Aslam, aku nak pastikan budak-budak ni kenyang. Kerana tanda budak-budak kenyang, mereka akan lena. Jadi kalau orang tua pun lena, kira kenyang juga lah. Campur dengan kencing manis sikit. Apabila Umar tengok budak-budak ni dah lena, baru Umar bergerak balik. Dan kata Aslam, malam tu, bagaimana aku tengok Umar tak tidur langsung. Umar sepanjang malam Umar menangis kepada Allah kerana takut dia akan ditanya tentang amanah dia kepada rakyat dia. Allahu Akbar. Kita sebagai suami, kita sebagai ayah, kita ada amanah, tuan-tuan? Ada. Siapa dia? Isteri kita. Siapa dia? Anak-anak kita. Kita akan ditanya tentang gembalaan kita. Beres tak kita sebagai ayah? Beres tak kita sebagai suami melaksanakan tanggungjawab? Kita sebagai ibu, kita sebagai isteri, semua kita akan ditanya. Anak-anak kita di pagi hari bangkit tak sembahyang subuh? Handphone anak-anak remaja kita buka tak, cek tak? Kena tahu password dia. Kena ralin-ralin tengok juga. Bila dia duduk dalam bilik lama-lama, kunci pintu bilik, adalah benda yang tak apa nak kena. Dan jangan kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita biarkan benda ni yang akhir nanti kita akan menyesal. Mudah-mudahan muqaddimah kita pada malam ini baru muqaddimah, tuan-tuan. Sebab bulan lepas tak mai, campur dua muqaddimah, kan? Dan SOP Majlis Agama Pulau Pinang masuk isyak kena berhenti. Ni kira saya dah terlanggar SOP dah. Jadi takat tu je lah, tuan-tuan, kan? Sambungan sirah kita sambung bulan depan. Kalau bulan depan tak boleh main pula, tahun depan lah. Bulan depan dan bulan 12, kan? Sedang tak sedang, tuan-tuan, tahun ni nak habis dah, kan? Kita disibukkan, dikalutkan dengan COVID. Kita boleh tanya diri kita, tuan-tuan, ayat pertama yang Allah berturun yang selalu saya sebut untuk diri saya sebenarnya, bukan untuk tuan-tuan. Iqra, bacalah. Tahun 2020 ni berapa banyak buku yang dah kita baca. Sedangkan itu arahan yang pertama dalam ayat dalam Quran yang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Masing-masing malangnya renung. Tahun ni berapa banyak buku dah kita baca? Banyak, Ustaz. Kami duk baca WhatsApp group, Telegram tu kira Iqra juga tu. Betul kan? Kan? Kena ada kan? Kena ada disiplin kita mencari ilmu. Kalau tidak, kita duk takut tu kan? Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan. Wallahu a'lam. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak kerana terlebih terlajak masa. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.